Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak. Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan ceria, bahagia dan dijauhi daripada penyakit dan sebagainya. Bagaimana keadaan hari ini? Happy? Ya, kita masih lagi dalam keadaan lockdown ataupun PKP. Masih lagi berperang dengan wabak COVID-19. Jadi tetaplah anak-anak menjaga SOP, ya, tak perlu keluar rumah, kerap basuh tangan, mandi dan sebagainya untuk menjauhi daripada wabak COVID-19. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini masih lagi dalam bab negara Islam, ya, dalam bab 3.2.4, iaitu kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah. Khalifah yang telah dilantik, apa yang perlu dia laksanakan dan apa tanggungjawab dia. Dalam kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah ni ada 4 perkara. Yang pertama ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khalifah yang dilantik mestilah melaksanakan tanggungjawab dia, tuntutan-tuntutan ke atas pemimpin. Ya, khalifah ni pemimpin dah. Supaya apa? Supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya pemimpin-pemimpin ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin-pemimpin ini ataupun khalifah ni, dia mestilah pemerintahannya berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis, ya, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti memastikan pemerintahan dia berteraskan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kepentingan yang kedua ialah mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat, di mana khalifah ataupun pemimpin ini dia mestilah mementingkan sikap saling menghormati dan bertoleransi dalam masyarakat. Bila dia dilantik menjadi pemimpin, bila sesiapa sahaja dilantik menjadi pemimpin, maka pemimpin ini mestilah mementingkan sikap menghormati orang lain, sikap toleransi terhadap rakyat. Toleransi ini ialah tolak ansur. Jika tidak ada sikap hormat menghormati ataupun sikap toleransi di kalangan pemimpin, maka tidak akan berlaku perpaduan. Itu pentingnya dilaksanakan, ya, pentingnya dilaksanakan sesuatu program untuk mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Ya, berbagai-bagai program dilakukan dalam masyarakat semata-mata untuk mengukuhkan perpaduan. Bila sebut perpaduan, maksudnya rakyat ataupun masyarakat yang berbilang kaum dan juga berbilang agama, bangsa. Ya, itu nama dia perpaduan, untuk mengeratkan yang berbilang kaum tadi, berbilang bangsa, ya, berbilang agama. Maka kena ada toleransi di kalangan pemimpin, kena ada saling hormat menghormati antara pemimpin dengan masyarakat. Boleh faham, ya anak-anak? Yang ketiga, menjamin keamanan negara. Bagaimana cara menjamin keamanan negara? Maka pemimpin mestilah melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab dia, iaitu menjalankan tadbir urus yang boleh menjamin keamanan dan kestabilan negara. Segala perintah, segala arahan, segala tadbir urus
termasuk dalam bab ekonomi, bab duit negara dan sebagainya, diuruskan semata-mata untuk menjamin keamanan dan kestabilan negara. Contohnya menggunakan wang negara untuk memberi bantuan kepada mereka yang terkesan dalam COVID. Itu untuk menjamin keamanan negara. Mengeluarkan dana ataupun kos-kos yang tertentu untuk meningkatkan lagi sistem ketenteraan dan kepolisian dalam negara. Itu untuk menjamin kestabilan negara. Itu maksudnya menjamin keamanan negara. Termasuklah ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan yang keempat, memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak. Seorang pemimpin ataupun pemimpin yang dilantik, dia mestilah melaksanakan keadilan. Mesti adil kepada semua pihak. Agar apa? Agar supaya rakyat tidak rasa dizalimi. Tak kira, adil mestilah kepada semua pihak ni, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira pangkat, tak kira darjat. Mesti adil seadil-adilnya. Sebab itu adalah tuntutan dan tanggungjawab khalifah. Itu yang pentingnya tuntutan dan tanggungjawab khalifah ni, supaya bila dia buat sesuatu memastikan pelaksanaan keadilan tadi, maka semua rakyat akan merasa tidak dizalimi. Semua kaum tidak akan rasa dizalimi. Semua agama tidak akan rasa dizalimi. Itu 4 kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah. Biasanya kalau dalam soalan, dia perlukan 2 saja. Tak lebih biasanya, 2 saja. Okey, terus kepada apa kesan pula pengabaian tanggungjawab khalifah? Seandainya pemimpin yang dilantik tadi mengabaikan tanggungjawab dia, tak melakukan tanggungjawab dengan ikhlas, tak melakukan tanggungjawab dengan betul, amanah dan sebagainya, apa kesan dia? Yang pertama ialah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesucian agama Islam terancam. Pertama, Allah murka. Allah marah. Sebab tanggungjawab pentadbir ni, tanggungjawab pemimpin ni besar. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Bila dia mengabaikan tanggungjawab dia, Allah murka, Allah marah. Dan kita tahu pemimpin negara Islam adalah beragama Islam. Pemimpin yang beragama Islam yang tidak bertanggungjawab, tidak amanah, maka dia mencemarkan kesucian agama Islam. Dan dengan cara tak langsung agama Islam terancam. Orang Islam sendiri tak percaya pada dia, usah ke agama-agama lain. Itu maksud dia, agama Islam terancam. Ramai nanti akan keluar dari agama Islam contohnya, ataupun agama-agama lain nanti akan berperang, memberontak, mengancam orang Islam. Itu akibatnya jika pemimpin tidak bertanggungjawab, pemimpin tidak amanah, pemimpin khalifah agama Islam. Dia beragama Islam sebab negara Islam kan. Jadi dah mendapat kemurkaan, agama Islam pula terancam. Yang kedua, berlaku penyelewengan dalam pentadbiran negara dan masyarakat. Pastinya bila tidak amanah akan berlaku pecah amanah. Bila tidak adil akan berlaku pemberontakan. Bila dia tidak melakukan sesuatu tanggungjawab dengan amanah, maka penyelewengan pasti akan berlaku. Rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Siapa yang akan menanggung? Masyarakat. Siapa yang akan menanggung? Negara. Negara boleh muflis, negara boleh bankrupt. Masyarakat dizalimi, rakyat dizalimi dan sebagainya bila pemimpin mengabaikan tanggungjawab dia, amanah dia. Yang ketiga, terdedah kepada ancaman musuh. Kenapa kita kata terdedah kepada ancaman musuh? Sebab
bila berlaku pengabaian tanggungjawab pemimpin, musuh-musuh di sekeliling negara Islam tadi akan mengambil peluang disebabkan oleh ketidakstabilan negara Islam. Maka ini akan menjadi ancaman kepada negara Islam. Itu maksud dia. Terdedah kepada ancaman musuh. Sebab negara lemah, pentadbiran lemah, bahagian tentera lemah dan sebagainya. Sebab berlaku penyelewengan, tak ada tanggungjawab oleh pemimpin dan sebagainya. Maka musuh akan mudah menyerang. Musuh akan mudah melakukan sesuatu pencerobohan dan sebagainya. Yang keempat, pengagihan harta negara secara zalim. Bila tidak ada amanah, tak ada tanggungjawab, maka harta negara diagihkan secara tidak adil. Mungkin diagihkan kepada kroni-kroni yang tertentu. Mungkin diagihkan kepada dalam poket dia sendiri. Mungkin diagihkan tidak sama rata kepada rakyat. Maka harta itu diagihkan secara zalim nama dia. Termasuklah wang zakat. Kalau pemimpin ataupun orang yang memegang bab zakat, bab agama Islam ni, bab pentadbiran agama Islam, contohnya zakat, Baitulmal dan sebagainya, kalau dia tidak amanah, maka pengagihan zakat itu akan berlaku ketidakadilan. Berlaku pengagihan harta secara zalim, tak adil lah. Tidak berlaku keadilan. Orang yang sepatut dapat zakat tak dapat. Orang yang sepatut zakat bantuan, dapat bantuan Baitulmal, tak dapat. Sebab apa? Sebab ada pemimpin-pemimpin yang mengabaikan tanggungjawab dia, yang tidak amanah, yang pecah amanah dan juga yang tidak adil. Dan yang terakhir, gagal melantik orang yang cekap dan amanah untuk membantu mentadbir negara. Orang yang biasanya pemimpin yang tidak cekap, pemimpin yang tidak amanah, yang mengabaikan tanggungjawab, dia akan lantik orang yang sama dengan dia perangai. Dia tak akan lantik orang yang lurus bendul. Dia tak akan lantik orang yang betul-betul amanah, sebab nanti akan menyusahkan dia. Jadi dia akan lantik orang yang sama kepala dengan dia. Kalau pemimpin dia tak adil, pemimpin itu suka pecah amanah, pemimpin itu suka rasuah, dia akan lantik orang yang suka rasuah juga yang bawah dia, yang mentadbir, yang membantu dia. Jadi gagal dalam melantik orang yang cekap dan amanah. Gagal. Itu kesan pengabaian tanggungjawab khalifah. Baik, kita sebagai rakyat ada juga tanggungjawab. Dan apa pula kesan jika kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat? Tanggungjawab kita menjaga keamanan, membantu kerajaan menjaga keamanan dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita, tapi kita abaikan. Apa akan jadi? Hilang rasa taat setia terhadap pemimpin. Bila kita tidak menjaga tanggungjawab kita, kita abaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat, maka secara tak langsung hilang rasa taat setia kita kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu pemimpin adil, tapi kita tak buat tanggungjawab kita, maka kita tak akan hormat pemimpin yang adil. Sebab apa? Contoh, kita ni seseorang kerja dia merompak, mencuri. Dia akan taat tak pada pemimpin? Takkan dia taat kan? Takkan dia ikut arahan pemimpin. Dia akan hilang rasa taat dia. Dia akan hilang akan hormat dia pada pemimpin. Sebab dia perangai dia tak betul. Perangai dia seorang yang merompak, meragut dan sebagainya, sap dadah dan sebagainya. Maka secara tak langsung dia hilang hormat dia, taat dia pada pemimpin. Yang kedua, keselamatan negara terancam juga macam tu. Cuba kita bayangkan, jika satu kampung ramai pemuda-pemuda jadi penagih dadah, ramai pemuda-pemuda ataupun masyarakat dalam kampung tu menjadi pencuri, perompak dan sebagainya.
Terancam tak kampung tu? Saya nak tanya. Pastinya terancam. Sebab di kalangan masyarakat dalam tu adalah kalangan masyarakat yang melakukan kemungkaran. Maka masyarakat lain di sekeliling dia akan mengancam dia. Contoh, kalau kita katakanlah kita dengar orang kata, "Weh, kampung ni tak boleh ni, black area, kawasan hitam." Ancamlah dia. Sebab dia kawasan hitam. Begitu juga dengan negara. Bila rakyat hidup dengan mengabaikan tanggungjawab sebagai rakyat, maka musuh-musuh di sekeliling tadi, macam tadi juga, dia akan tengok kelemahan negara ni. Dia akan tengok kelemahan rakyat tu. Maka negara akan terancam. Bagaimana negara luar memasukkan ideologi yang tak betul, ideologi yang salah dalam negara kepada rakyat, kepada pemuda-pemuda khususnya. Bagaimana dia membuatkan ambil dadah, jual dekat Malaysia, contoh, maka rakyat ataupun pemuda-pemuda jadi lemah sebab jadi penagih dadah. Bila jadi penagih dadah, jadi peragut. Bila jadi peragut, jadi pencuri dan sebagainya. Maka inilah kesempatan yang diambil oleh negara-negara lain bila melihat generasi yang baru dah lemah. Dia akan menjadi ancaman kepada negara daripada musuh luar. Mencetuskan perbalahan dalam masyarakat yang ketiga. Bila rakyat mengabaikan tanggungjawab, akan mencetuskan perbalahan dalam masyarakat. Berlaku pertengkaran, berlaku hasad dengki, berlaku pergaduhan dan sebagainya. Disebabkan oleh sama-sama mengabaikan tanggungjawab sendiri. Dia abaikan tanggungjawab. Patutnya sama-sama jaga keamanan, tapi sama-sama tak jaga keamanan. Sama-sama duk merompak, sama-sama duk meragut. Lama-lama kau kata aku kata engkau, maka tercetuslah perbalahan, pergaduhan. Tidak ada tanggungjawab. Buang sampah, perkara paling kecil dalam satu taman perumahan, contoh. Orang ni buang kat sini, orang ni buang kat sini. Tong dah sediakan, tapi semua tak mengaku. Jadi berlaku perbalahan tak? Ini dia akan mengata, bukan aku buang rumah nombor ni, rumah sekian-sekian ni yang buang, bukan rumah saya apa semua, macam itulah ibaratnya. Maka berlaku pergaduhan, tuduh-menuduh. Bila masyarakat dalam taman tu mengabaikan tanggungjawab dia, sepatutnya dah ada tong sampah, buang dalam tong sampah, itu tanggungjawab nama dia. Tapi semua abaikan, akan timbullah pergaduhan, perbalahan. Boleh faham? Baik, yang keempat, membiarkan kepincangan berlaku dalam pemerintahan. Rakyat yang tidak bertanggungjawab, dia tak ambil kisah pun apa yang berlaku dalam negara. Apa sahaja yang berlaku dalam kepincangan, dia tak ambil kisah. Sebab dia tak ada tanggungjawab. Tapi Alhamdulillah di Malaysia ni masih ada lagi. Sebab itu dalam Malaysia ni, kita ada pemerintah, kita ada pembangkang. Kita ada kerajaan, kita ada pembangkang. Tujuan ada pembangkang dalam pemerintahan ni, dalam sesuatu negara, untuk menstabilkan. Kalau tak ada pembangkang, semua betul je. Jadi pemerintah yang buat pun rasa macam betul semua, sebab tak ada yang membangkang. Tapi pembangkang pun kena jalan yang betul lah. Tak boleh nak buat rusuhan dan sebagainya kalau tak setuju. Tak boleh. Ada syarat-syarat dia, ada peraturan-peraturan dia. Maksud saya tadi, mesti ada pro dan kontra antara pemerintah dan pembangkang. Ada toleransi tadi kan. Jadi rakyat pun tidak akan membiarkan kepincangan yang berlaku. Tapi kalau abaikan tanggungjawab, buat tak kisah, maka berlakulah kepincangan dalam pemerintahan. Sedaplah orang yang memimpin buat apa yang dia nak buat, sebab rakyat tak ada ambil tanggungjawab pun. Alah, biar je lah, yang penting aku boleh makan, aku kerja, macam tu. Tak ambil perhatian, tak ambil tanggungjawab. Jadi negara akan pincang.
Dan yang terakhir, berlaku kemungkaran secara berleluasa. Pastinya bila rakyat mengabaikan tanggungjawab, confirm akan berlaku kemungkaran di segenap tempat, masa dan ketika. Akan berlaku kemungkaran sebab tidak ada pencegahan. Betul. Kita sebagai rakyat, contoh kita orang awam, terpandang tengok orang meragut, kita buat tak tahu je, terbiar orang macam tu, kita abaikan. Sepatutnya tanggungjawab kita kena ambil tahu dan kejar, halang meragut tu kan. Barulah tidak berlaku lagi ragut. Kita kena laporkan apa sahaja, itu tanggungjawab kita sebagai rakyat. Laporkan apa yang berlaku, benda-benda yang tak elok kita laporkan kepada yang berkuasa lah, yang berkuasa, yang penguat kuasa lah maksudnya. Yang berkuasa ni Allah SWT, yang menjalankan, yang orang yang patut menguruskan benda-benda macam ni. Maka kita kena lapor. Jangan abaikan tanggungjawab kita. Jangan tengok je kemungkaran. Bila kita abaikan, maka kemungkaran akan terus berlaku sampai bila-bila. Okey. Baik, yang terakhir dalam bab ini ialah pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Bagaimana kita nak melaksanakan sistem pemerintahan Islam? Itu maksud dia. Yang pertama, meninggikan syariat dan syiar Islam. Pastikan dalam pemerintahan Islam, tujuan asas dia ialah untuk meninggikan syariat dan syiar Islam. Syiar ni ialah mengembangkan agama Islam. Ada dakwahnya, ada pengajiannya dan sebagainya, untuk meningkatkan syiar Islam, untuk mengembangkan syiar Islam. Yang kedua, memastikan mematuhi peraturan dan undang-undang negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Setiap negara ada perlembagaan. Begitu juga dengan negara Islam yang pertama, iaitu Madinah, yang diperintah pemimpin pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat piagam Madinah, nama dia Perlembagaan Madinah. Jadi kita ikut, negara Islam yang lain akan ikut sunnah tu, ya. Dan sebagai rakyat pula kita kena patuhi peraturan dan undang-undang. Begitu juga dengan pemimpin, ada undang-undang dan peraturan untuk mereka, maka dia kena patuhi, ikut peraturan perlembagaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat menyumbang kepada negara, ya. Kita kena tingkatkan ilmu kita, banyak belajar, banyak mencari ilmu, supaya ilmu yang kita dapat ini dapat menyumbang kepada negara, generasi ke generasi, ya. Sekarang contohnya para doktor, para engineer dan sebagainya, mereka akan beransur hilang, tua dan berhenti. Maka generasi baru ni kalau tidak berilmu, siapa nak ganti? Siapa akan ganti tempat mereka? Tak ada kan? Maka generasi baru ni kena cari ilmu supaya dapat menyumbang kepada negara. Jadi doktor dapat sumbang pada negara, jadi engineer dapat sumbang pada negara, jadi guru dapat sumbang kepada negara, ya. Jadi kena tingkatkan ilmu pengetahuan. Okey, yang keempat, mentaati arahan pemerintah bagi perkara yang tidak menyalahi syarak. Dalam sistem pemerintahan Islam, rakyat mesti ikut arahan pemerintah selagi mana arahan itu tidak menyalahi syarak. Contoh sekarang, dalam keadaan COVID-19 contohnya, kerajaan mengarahkan supaya kita menjaga SOP. Tujuan dia adalah tujuan baik. Menyalahi syarak kah? Tidak. Sebab nak kawal wabak COVID, maka kita wajib ikut arahan tu, wajib taat kepada arahan itu, supaya dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19 ni. Itu maksud dia, perkara yang tidak menyalahi syarak, ya. Kerajaan kata
walaupun tidak wajib, sukarela, tapi digalakkan cucuk vaksin contohnya. Ambil vaksin 1, dos 1, dos 2. Untuk apa? Tujuan apa? Menyalahi syarak kah? Tidak. Untuk mengawal wabak juga. Maka kita kena ikutlah daftar supaya jangan jadi anti vaksin. Sebab semua ulama pun dah mengatakan bahawa benda ni harus. Ya. Ramai yang mengatakan bahawa kenapa kita nak takut pada penyakit? Kita kena takut pada Allah. Betul, kita takut pada Allah. Tapi kita kena cegah. Betul tak? Kita jumpa harimau kat depan. Kita lari tak? Kenapa kita nak takut? Kita hanya takut pada Allah je. Kenapa kita nak lari kalau nampak harimau? Sebab kita takut kena serang kat harimau tadi. Ini lebih lagi COVID yang kita tak nampak. Yang kita tak jelas, kita tak nampak bagaimana keadaan wabak dia, bagaimana keadaan kuman dia, bagaimana keadaan virus dia. Maka kita wajib ikut. Kita kena ikut apa arahan pemerintah supaya benda ni tidak terjadi satu wabak kepada kita lagi. Boleh berhenti benda-benda macam ni. Kita boleh hidup dalam norma yang baru. Itu maksudnya. Mentaati arahan perintah bagi perkara yang tidak menyalahi syarak. Mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Ini untuk perpaduan, tak kira bangsa, tak kira agama. Mesti kita hormat menghormati antara satu sama lain. Ya, supaya hidup dalam keadaan aman dan damai. Itu cara pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Dan yang terakhir, menyelesaikan sesuatu urusan secara bermuafakat. Ya, antara pemimpin dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat. Nak selesaikan sesuatu masalah, tak kira dalam negara, dalam taman, dalam masyarakat, mestilah menyelesaikan dengan cara bermesyuarat, bermuafakat, bekerjasama. Ya, itu pelaksanaan sistem pemerintahan Islam yang terakhir tadi. Boleh faham tak? Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Setakat ni dulu untuk hari ini. Dan ini adalah merupakan yang terakhir dalam subjek tasawur Islam tingkatan 5. Dah habis dah tajuk ni, tajuk yang terakhir. Ya. Jadi saya harap selepas ni tolong ulang kaji tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Ya. Dengan bantuan buku-buku rujukan, ataupun awak tengok berulang kali YouTube yang saya buat ni, channel ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel untuk kebaikan kita semua, supaya semua orang dapat manfaat, awak pun dapat pahala dengan menyebarkan ya kepada kawan-kawan awak daripada sekolah lain dan sebagainya, supaya mereka juga mendapat ilmu. Tak semestinya mereka belajar tasawuf Islam dia dapat ilmu. Itu pun salah satu daripada tanggungjawab untuk mencari ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, anak-anak, sekali lagi sebelum saya akhiri siaran pada hari ini mohon sekali lagi ya, jaga SOP, duduklah di rumah ya, tidak keluar ke mana-mana, supaya kita boleh cegah dan kita boleh hentikan rantaian COVID-19 ini, supaya kita dapat hidup dalam keadaan normal semula, bukan normal baru. Sekarang ni kita hidup dalam keadaan normal baru ya. Okey anak-anak, dan saya ucap tahniah dan terima kasih kepada mereka yang hadir dalam setiap kelas PDPR Tasawur Islam dan juga subjek-subjek yang lain ya. Tolong hadir. Awak hadir, awak dapat satu kebaikan, amal, apa dipanggil, amalan baik. Awak buat latihan, awak dapat 2 amalan baik. Awak hantar kerja, tugasan yang diserahkan, awak dapat 3 amalan baik ya. Jadi saya akhiri untuk PDPR pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.